Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 27 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita mengenai dengan pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Baram yang bernilai 66 juta ringgit kini siap 90%. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, BBP Kuala Baram ini merupakan bantuan kelas D yang memberikan perkhidmatan bagi kawasan Kuala Baram merangkumi Tudan hingga sempadan Brunei di Sungai Tujuh. Ujarnya Kuala Baram terdapat 3 kampung iaitu Kampung Muhibah, Batu Satu dan Kampung Masjid 3,000 ekar, kawasan perindustrian serta sebuah pelabuhan. Pada 2014, beliau telah mencadangkan supaya sebuah balai bomba dibina di utara Bandaraya Miri berikutan kawasan Kuala Baram sering mengalami masalah kebakaran setiap tahun dan balai bomba dan penyelamat yang ada ketika ini sangat jauh dari kawasan tersebut. Ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke Balai Bomba Kuala Baram pada Khamis, katanya apabila siap kelak, balai baru itu boleh memberi perkhidmatan kepada kawasan berkenaan, khasnya Kuala Baram dan Tudan yang setiap tahun berlaku kebakaran tanah gambut. BBP Kuala Baram akan menempatkan 32 anggota bomba termasuk anggota bantuan bomba dan sebuah jentera serta peralatan. Berita seterusnya, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, telah merasmikan program Jangkauan Komuniti Pertanian atau Agriculture Community Outreach Program Agricop Anjuran Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Peladang di Dewan Kampung Rajang. Program pada Jumaat itu merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi menggalakkan penduduk setempat mempergiatkan aktiviti pertanian serta mengoptimumkan tanah mereka selain melahirkan masyarakat luar bandar yang mempunyai kepakaran dalam industri pertanian moden yang boleh meningkatkan pendapatan ekonomi mereka dan negara. Seramai 60 peserta menyertai program latihan berkenaan yang terdiri daripada penduduk Kampung Belawai, Jerijeh, Rajang dan Sebayang. Dalam majlis sama turut disempurnakan simbolik penyerahan peruntukan dari Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS berjumlah RM811,500 kepada 519 orang nelayan laut dan 22 nelayan darat di mana setiap mereka akan menerima RM300 sebulan selama 5 bulan. Terdahulu Datuk Len menghadiri program Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati yang dikendalikan oleh isteri beliau, Datin Asiah Aweng di Masjid Al-Aqam, Kampung Belawai iaitu menyampaikan sumbangan kepada warga emas, ibu tunggal serta orang kelainan upaya OKU Kampung Belawai bertujuan membantu golongan berkenaan menghadapi pandemik COVID-19. Pada sebelah petang, Datuk Len selaku pengerusi Lembaga Kebajikan Islam Serikeh Laki Sri telah merasmikan pemuliaan Al-Quran Al-Mutakin bahagian Serikeh bertempat di Masjid Al-Mutakin Serikeh. Pembinaan Pusat Pemuliaan Al-Quran Al-Mutakin dan bahan teks yang mengandungi ayat suci Al-Quran adalah bagi memenuhi keperluan fardu kifayah umat Islam khasnya dalam menangani isu pelepasan bahan suci yang telah rosak atau musnah. Pembinaan pusat ini yang pertama seumpamanya bagi zon tengah serta pesisir di negeri ini adalah inisiatif serta pembiayaan sepenuhnya oleh pihak Laki Sri sebagai sumbangan sosial khususnya. Institusi ini berlandaskan nasihat serta panduan oleh Majlis Islam Sarawak. Datuk Len berharap pihak yang mengendalikan pemuliaan Al-Quran di sini mengikuti garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak mengenai tata cara pelepasan Al-Quran diguna sebaik mungkin bagi menjaga kemuliaan kitab suci berkenaan. Dalam pada masa yang sama, beliau berharap semoga semua pihak mengambil berat tentang tata cara pelepasan Al-Quran yang mengikuti syarak dan tertib. Selanjutnya di Miri mengenai 2 projek transformasi luar bandar RTP Taman Rekreasi Lorong 5C yang terletak di Taman Siang-Siang dijangka siap pada 19 Disember ini. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata 2 projek tersebut telah dimulakan pada 20 Oktober lepas. Katanya selepas mengadakan lawatan ke 2 projek RTP itu pada Selasa, projek tersebut meliputi pembinaan fasiliti rehat berbumbung bernilai RM80,000 dan projek naik taraf laluan pejalan kaki serta pembinaan pagar baru setinggi 1.8 meter dan panjang 128 meter bernilai RM60,000. Beliau menjelaskan projek tersebut mengalami sedikit kelewatan kerana sedang menunggu bahan-bahan pembinaan yang dijangka akan sampai dalam masa terdekat namun akan disiapkan dalam tempoh ditetapkan.
Manakala di Jemoreng, sebanyak 12 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Daerah Matu menerima sumbangan set komputer dari mantan Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya. Sumbangan berkenaan diserahkan sendiri oleh Datuk Dr. Juanda dalam majlis ringkas di beberapa lokasi baru-baru ini. Komputer berkenaan adalah bagi memudahkan kerja JKKK serta badan bukan kerajaan NGO di situ dalam menghasilkan dokumentasi serta kerja-kerja atas talian. Senarai penerima adalah seperti berikut. Turut diadakan majlis penyampaian cek projek kecil luar bandar MRP kepada JKKK Kampung Jemoreng Matu dan JKKK Kampung Soh Matu. Di Sibu pula, Ahli Parlimen Bintulu merangkap Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Seri Tiong Kin Sing telah mengadakan lawatan kerja bagi meninjau masalah peparitan dan kemudahan infrastruktur di Kampung Sentosa pada Khamis. Datuk Seri Tiong memberitahu masalah ini berlaku disebabkan sistem peparitan yang tidak terancang. Saya minta DID, memang itu hari kita ada berbincang soal DID, saya difaham di Sentosa tahun depan 2022 sudah ada di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita Sarawak punya rancangan, memang sudah lulus 25 juta untuk dinaik taraf semua peparitan. Dalam pada itu, penduduk di kawasan tersebut berharap agar pihak berkuasa mengambil tindakan yang sewajarnya agar masalah sama tidak berlaku lagi di masa akan datang. Ke perkembangan di Balingian, Sabati yang diwakili isteri mantan Adun Balingian, AB Aisyah Koh, telah turun padang bagi menyerahkan sumbangan kepada dua penerima di Kampung Kelaup dan Kampung Tabu pada Khamis. Sumbangan berupa keperluan harian dan makanan telah diagihkan kepada Harry Uli yang menjaga dua anak OKU. Selain itu, Mita Sipok, warga emas berusia 78 tahun yang sudah kehilangan upaya untuk berjalan telah menerima sumbangan berupa kerusi roda bagi memudahkan pergerakan beliau di rumah. Penerima dalam pada itu menzahirkan ucapan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 144 kes positif pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatifnya kini adalah 250,229. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan kes-kes tersebut telah dikesan di 22 daerah seperti tertera. JPBN Sarawak turut memberitahu 3 kes kematian telah dilaporkan iaitu 2 di Betong dan 1 di Kuching. Selain itu, JPBN Sarawak mendedahkan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengeluarkan sebanyak 17 kompaun di daerah Kuching dengan 15 kompaun melibatkan kegagalan mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Manakala masing-masing satu kompaun disebabkan tidak memakai pelitup separuh muka dan pemilik premis gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.